Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga negara terus mempromosikan pelaburan langsung asing FDI ke negara ini adalah penting bagi prasarana memenuhi keperluan syarikat-syarikat multinasional. Dalam hal ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menggariskan bangunan yang diberikan penjenamaan semula menjadi suara inovasi dan kemajuan ruang dinamik bagi pekerjaan, kerjasama dan perhubungan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah menekankan demikian semasa melancarkan Mutiara Exchange iaitu bangunan Ibu Pejabat DST yang diberi penjenamaan semula. Majlis berlangsung di bangunan berkenaan di Kampung Tunku. This transformation is not just about upgrading a physical structure. It embodies our commitment as a country to embrace technology. Juga dilancarkan pejabat Deloitte Brunei yang terletak di tingkat 6 bangunan. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina, binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. We honor our past by upholding the values that got us here while embracing the present. Thank you so much. Kedutaan Kesultanan Oman di negara Brunei Darussalam menganjurkan simposium bersempena memperingati ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman serta penyertaan Oman dalam Pesta Buku Brunei 2024. Simposium diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah. Hadir Puan Yang Terutama Ermesaid Muhammad Al-Khafiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam, dan Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Simposium memberi peluang kepada para peserta bertukar-tukar idea mengenai potensi kerjasama dalam pendidikan, seni, pelancongan serta dalam bidang berkaitan. Our guest panel from Oman lagi membincangkan mengenai Negara Brunei Darussalam tahun ini menjadi tuan rumah bagi mesyuarat pegawai-pegawai kanan SOM kali ke-48 bagi Menteri-Menteri Agama negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura MABIMS. Malam tadi, majlis jamuan makan malam bagi mengalu-alukan kehadiran delegasi negara-negara anggota MABIMS diadakan di sebuah hotel di Jerodong. Dalam ucapan alu-aluan, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, selaku Ketua Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan SOM negara Brunei Darussalam, menyatakan mesyuarat tersebut diharap dapat terus memperkukuhkan dan menjayakan rancangan strategik MABIMS melalui pelaksanaan agenda-agenda yang telah diaturkan. Mesyuarat tersebut berlangsung bermula hari ini sehingga esok. Peranan penting tumbuhan dalam pelbagai bidang seperti pertanian, perubatan, budaya dan kepercayaan dibentangkan semasa simposium Tumbuhan dalam Tamadun Islam. Simposium Anjuran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Botani Universiti Brunei Darussalam juga menyediakan platform penglibatan dan perkongsian pengetahuan mengenai persimpangan antara sains tumbuhan dan tamadun Islam. Simposium dirasmikan oleh Dr. Hajah Mir Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir Dr. Hazri Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Taman Herba di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah menampilkan tumbuhan yang mempunyai nilai etnobotani yang penting. Kerjasama di antara Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan Pusat Penyelidikan Botani UBD menandakan langkah penting pertama dalam mendokumentasikan penggunaan herba secara tradisional sebagai pengetahuan dalam era moden.
Jumlah perdagangan bagi bulan Ogos 2024 meningkat 2.9% kepada 2,025.8 juta ringgit berbanding Julai 2024. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam kenyataan media mengongsikan peningkatan itu disumbangkan oleh nilai ekspor 1,260.4 juta ringgit dan nilai import 765.4 juta ringgit. Penyumbang utama kepada nilai ekspor adalah bahan api galian diikuti oleh bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama adalah Republik Rakyat China diikuti oleh Jepun dan Australia. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia. Manakala import pada bulan Ogos 2024 bernilai 765.4 juta ringgit. Tiga komoditi import utama adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan dan makanan. Sumbangan terbesar akan dagangan import adalah dari Malaysia diikuti oleh Australia dan Republik Rakyat China. Secara keseluruhan, imbangan perdagangan meningkat 30% disebabkan peningkatan ekspor 7.3% dengan nilai import mencatatkan penurunan 3.6%. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Ogos 2024 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Pesta Inkubasi Universiti Brunei Darussalam IncuFest 2024 diadakan selama 4 hari dengan meraihkan inovasi dan keusahawanan yang menghimpunkan para pelajar dan para pemimpin industri. Majlis pembukaan pesta tersebut diadakan di bangunan Pusat Pelajar Universiti Brunei Darussalam. Dengan tema meraihkan idea dan inovasi, pesta mempamerkan 45 projek yang dihasilkan oleh para pelajar inkubasi UBD, pelajar tahun akhir dari Sekolah Sains Digital dan para penyelidik. Hadir Awang Ellen On, Pengarah Bahagian Ekosistem Industri dan Perniagaan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Dr. Masairo bin Haji Masri, Penolong Naib Chancellor UBD. 6 projek dipilih bagi pertandingan Rich Pitch Day yang mengongsikan impak praktikal inisiatif keusahawanan mereka. Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengeluarkan duit siling edaran dengan komposisi logam baharu. Duit siling tersebut akan diperbuat daripada monoply plated steel berbanding dengan duit siling edaran pada masa ini yang diperbuat daripada logam homogeneous cupronickel. Menurut BDCB, duit siling baharu ini merupakan besi yang disaluti dengan lapisan logam menggunakan teknologi salutan yang akan memastikan kedaya tahanan, kekukuhan dan keselamatan duit siling tersebut. Saiz, berat dan reka bentuk bagi duit siling baharu adalah sama seperti duit siling yang dalam edaran sekarang. Kesemua edisi duit siling edaran dari sebelum ini adalah masih sah diperlakukan dan boleh terus digunakan bersama duit siling yang baharu. Sebagai pengeluar mata wang negara Brunei Darussalam, BDCB akan sentiasa memastikan mata wang dan duit siling dalam edaran adalah berkualiti tinggi, berdaya tahan, kukuh serta selamat dari segi ciri-ciri keselamatannya. Maklumat lanjut layari laman sesawang BDCB atau ikuti akaun Instagram BDCB @centralbank.brunei. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin mengadakan majlis penutupan halaqah zikir bagi tahun 2024. Halaqah zikir bagi pegawai dan kaki tangan kerajaan serta syarikat swasta itu diadakan sekali dalam sebulan, iaitu pada minggu pertama setiap bulan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid.
Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah, bacaan surah Ar-Rahman, ceramah dan doa khas. Program bertujuan merealisasikan identiti Masjid Omar Ali Saifuddin sebagai Raudah Al-Zikir di samping menjadikan zikir sebagai amalan harian. Kerja-kerja membaiki titian roboh akibat angin kencang di Kampung Pudak telah dilaksanakan oleh sebuah syarikat swasta. Majlis penyerahan sijil penghargaan berlangsung kemarin. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Kerja-kerja pembaikan tersebut sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat syarikat City Neon Displays and Construction Sendirian Berhad. Projek membaik pulih rumah seorang warga emas di Kampung Penanjung, daerah Tutong yang diunggayahkan oleh Majlis Perundingan Kampung Penanjung dengan kerjasama Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Cawangan Tutong telah siap sepenuhnya. Kemarin diadakan majlis penyampaian sijil penghargaan bagi kerja-kerja membaik pulih tersebut. Sijil penghargaan disampaikan oleh Awangku Arif Anwar bin Pangeran Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Juga hadir Haji Awang Abdul Alim bin Haji Awang Othman, Pengarah Urusan Kaca. Dayang Nafsah binti Rahman berumur 75 tahun tinggal bersama anak beliau yang merupakan salah seorang ahli kaca Cawangan Tutong. Produk Majlis Perundingan Kampung Menengah Daerah Temburong menarik perhatian Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Daerah Papar Sabah. Para pelawat berpeluang menyaksikan hasil kraftangan manik di kediaman salah seorang penduduk selain memberi peluang kepada pengunjung untuk mengetahui produk di kampung-kampung di negara ini. Lawatan juga bertujuan mendorong penduduk kampung menengah untuk meningkatkan kualiti produk mereka sekaligus meningkatkan lagi aktiviti perekonomian kampung. Penyertaan orang ramai dalam kempen derma darah sangat dialu-alukan bagi membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Minggu ini beberapa kempen akan diadakan oleh Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal. Pada 5 dan 6 November, kempen akan diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas sempena Pesta Buku bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. 8 November di Masjid Kampung Bengkurung bermula 8.30 pagi hingga 11 pagi. Sementara 9 November di Autocare Hub Jalan Gadong bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Penerimaan Darah di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha atau menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard sangat digalakkan. Bahagian industri dan ekosistem perniagaan melalui unit sukatan dan timbangan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut. Stesen-stesen minyak berkenaan ditutup selama 2 jam bermula pukul 9 pagi.